memang didesain untuk 30 orang student. Okey. So makanya apabila kita sebut capacity, kita memang buat capacity tu dari awal. Kita design capacity tersebut dari awal. Okey. Jika bila mana kalau sebuah kelas itu didesain untuk meletakkan student seramai 30 orang, 30 orang. Tapi kita nak masukkan 31. Okey, 31 orang, maksudnya seorang tu tak ada kerusi. Jadi kita kena tarik kerusi tu daripada kelas lain. Macam tu. Bila mana kita tarik kerusi tersebut dalam kelas lain, kelas lain yang sebelum ini didesain kepada 30 orang, tinggal 29 kerusi. Bermaksud kita dah menyebabkan kelas lain tersebut nanti dia punya performance sepatutnya 30 orang di situ tak boleh, boleh masuk 29 orang je. Makanya kelas tersebut under utilization. Sepatutnya dia boleh mengajar, student boleh masuk 30 orang, tapi hanya 29 orang je boleh masuk. Jadi ada seorang tu tak dapat nak duduk di dalam kelas. Di dalam capacity planning, especially di industri, dia hanya didesain di awal supaya nampak berapa, boleh tengok projection of the productivity. And then dari situ kita boleh kita boleh design macam mana nak capai full capacity of performance. Boleh tengok. Dan kita boleh measure juga dalam sesebuah industri itu, dalam sesebuah department itu, adakah ianya dijalankan, whether or not it runs into the maximum capacity, ataupun ada situation yang mana capacity tersebut ialah 100% tapi ianya hanya berjalan 60%. Maksudnya di mana silapnya? So boleh cari the root cause. Why the productivity is not increased ataupun low the productivity of certain department or industry. Okay. These are the definition of capacity. Yang pertama adalah management capacity. Apa tu? Management capacity is referred as the amount of input resources available to produce a relative output over a period of time. So the input dia ni apa-apa resources lah to manage something that you need to manage something lah. So contoh, saya bagi contoh di UMP, okay? Di UMP yang mana untuk pesyaran untuk mengajar, tapi we have a technical, we have management support, kumpulan management untuk support kami. Meaning that macam mana diorang support ni? Diorang support contoh, okay, kelas dah nak start, so timetable nak kena ready. So they have to make sure that all the timetable in place. Kalau saya ada 6 subjek, 7 subjek kan, besok lah. Saya tak nak tahulah. Saya tak naklah pening. Contoh, doktor, alamak, kelas dah nak submit doktor. How can I help you? I cannot help you. You have to find a time. Tu yang cari masa tu. Sampai slot kepada masa-masa yang macam tu lah. Kan? So, apa yang diorang perlukan? Diorang nak, untuk menjalankan tugas ni, diorang perlukan input jadual subjek yang telah di-taking. Input tu dari mana? Daripada ketua-ketua program. Dan apa lagi diorang perlukan? Diorang perlukan sistem yang membolehkan diorang key in. So itu dari mana? Itu daripada IT department. Jika ada masalah, diorang communicate dengan IT department. Jadi capacity diorang untuk menjalankan tugas tu, they have 360 darjah punya contact. Ada contact diorang tu. Dalam 360 darjah diorang kena tahu apa yang mereka perlukan untuk membolehkan mereka menjalankan tugas mengikut capacity yang ditetapkan. Bila kita sebut capacity ni, it's not because of the load sahaja, capacity itu pun ada deadline. Dalam dapat menjalankan tugas dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jika mana dia dapat menjalankan tugas tapi di beyond the
beyond the specific time period. Masalah lah. Sampai contohnya sampai kelas dah start, tapi jadual pun tak siap-siap. Masalah untuk kami. Macam mana ni? Contohnya pada semester ini, saya faham mereka buat face by face. Sampailah saya check jadual tu every week lah, saya nak tengok kan. Sebab sangat penting untuk kami projek perjalanan kelas. Sebab mengajar bukannya satu-satunya tugas sebagai seorang pensyarah. Kami juga perlu ada beberapa lagi tugas. Kami ada 9 P lah. 1 P is pengajaran. Ada lagi 8 P. So, sangat penting untuk kami susun jadual. So, sampai satu masa tu, alamak, saya tanya puan, ini saya dua-dua ni clash ni. I cannot potong badan saya untuk attend dulu kelas. Bergurau. Lepas tu dia pokok, doktor jangan buat lawak. Sorry doktor, bukan tu belum siap. Yelah kan dalam ketegangan tu baik kita buatkan gurauan supaya kita tak stres ke mana-mana pihak. Okay, itu management capacity. How about the definition of capacity? Capacity is the ability of a given system to produce output within the specific time period. Saya dah sentuh tadi. Kalau you boleh siapkan kerja you, maksudnya you full semua kerja ada checklist 10 checklist to settle. Tapi di luar time given, di luar waktu yang ditetapkan, you are not achieve the target lah kerja tu. And kita buat kerja kelas sama macam buat assignment. Kalau you tak siap part lain semua tak boleh nak submit. Macam tu lah umpamanya, analoginya. Tapi tu simple sangat lah kan. Tapi kalau tempat kerja ni, kalau you tak siap you punya part, and you akan affect the organisation. In general term, the capacity is referred to as maximum production capacity, which can be attained within a normal working schedule. Yes, when you set the capacity, pekerja yang nak kena, contoh, you want to set up the capacity, you want to plan the capacity that need to be conducted or need to be completed by the workers. You only can plan based on the working schedule. You janganlah nanti plan, contoh you nak buat capacity, ni boleh siap ni, kita siapkan 30 ni. 30 ni kena keluar, production kena make sure hari-hari 30. Nanti kira-kira, tak boleh kalau satu tu, nanti you akan belajar. Katalah one box requires 30 minit nak siapkan. Boleh ke 30? Waktu rehat dia macam mana? Rest break macam mana? Tak apalah, kita extend lah kerja malam. Seminggu ni kerja malam. Careful salah dari segi undang-undang. Labor law dia mesti 8 jam. You kena tengok, kalau you nak buat tu, you kena tengok safety, OSHA, you tengok labor law. And beberapa lagi prosedur-prosedur yang lain. Untuk selamat, you buat planning tu hanyalah working schedule, normal working schedule. You tak boleh nak squeeze. You tak boleh nak perah bekerja macam tu. Salah dari segi undang-undang. Okay, capacity is defined as the upper limit or ceiling on the load that an operating unit can handle. So the maximum capacity is the ceiling. You need to determine the maximum capacity based on the resources that you have. Kalau tak cukup resources, you careful to determine the maximum capacity of that you are imagine ataupun you predict staff boleh siapkan. Okay, ada student masuk sekejap saya kena bagi student masuk. Dah mula. Okay. Alright, kita teruskan. Sekejap Assalamualaikum bos. Dalam kelas. Nanti saya call balik. Okay. So the capacity is the upper limit or ceiling on the load that an operating unit can handle, and it
has to look at to the operating unit. Dia nak set capacity kan, tengok apa limit dia, maximum limit dia. Seorang pekerja tu boleh handle. This is the operating unit lah, yang contohnya you boleh tengok contoh plant department, machine, store and workers. Ni the operating unit. When you want to set up the upper limit tu, you kena set up unit by unit. Contohnya you cannot set up, okay, company ni kita letak operating, no. Operating unit dia, capacity unit dia, maximum sekian. Cannot. You have to look at into the plant department. Contoh satu plant department. When you dah tengok kepada satu plant, you tengok pula aktiviti apa yang mereka lakukan. Ada plant, satu plant tu dia orang ada beberapa aktiviti yang boleh dipecahkan. Yes, macam mana kita buat high rack atau kita buat assessment, kita buat ergonomy assessment contohnya. Kita tengok plant, tengok aktiviti, dan tengok apa-apa unit-unit kecil lagi yang boleh kita zoom. Lihat kepada setiap unit itu keperluan kapasitinya berbeza-beza. Sehinggalah kita faham the capacity of each workers tu. Plant, kita tengok machine, tengok store pula macam mana kan, bagaimana barang-barang yang ada tu, resources dia cukup ke tidak, and then kita look at the workers. Observe workers bekerja, interview mereka, bagaimana mereka bekerja. Adakah mereka perlu rush? Every day need to rush because of to meet the upper limit or ceiling limit of the capacity. Sedangkan resources tidak mencukupi. So yang itu nak kena tengok. Okay. So when we talk about capacity tadi, kita kena apa? Kita kena zoom. Sehinggalah pekerja. Kenapa kita nak kisah tentang capacity, tentang safety? Sebab kita nak protect pekerja. Sama juga macam ni. Tapi di dalam capacity planning, not only protect the pekerja, we only take care on the production. In safety, when you become a safety and health officer later on in future, insyaAllah amin. Macam mana tahu, you tak boleh nak tunjuk yang you so obsessed kepada protection sehingga you mengabaikan productivity. Sehingga macam Allah, kita punya productivity ni reduce. Pelbagai lah kan, macam-macam lah. Sebabnya nak menjaga sangat safety. You set up the procedure, bukan main lagi procedure. Tapi sebenarnya bila tengok kepada procedure, procedure tu banyak konflik. Konflik kepada comfort contohnya. Konflik kepada ergonomic. Selamat dah tapi dia introduce kepada ergonomic risk. And maybe konflik kepada productivity, target productivity by the company. So the capacity planning, dia punya aim apa? Capacity planning aims to achieve a match between supply capabilities and the predict level of demand. The strategic capacity planning is a long-term capacity planning. Dia nak make sure yang supply capabilities ni boleh mencapai, boleh memenuhi demand. Demand tu termasuklah demand buyers, pembeli. You produce kasut, you nak supply demand. Maksudnya bila you produce kasut certain situation, you meet the market, you update the design, you nak ada demand. Kalau you buat slow, capacity you perancangan tu perlahan, design pun lambat, dia nak buat nak catch up the design kan. Demand design adalah kompleks sebab dia sentiasa berubah-ubah. Kalau you not energetic kan, let je, tak apalah, biarlah orang lain dulu yang ke sana tu, yang kepada meet the design yang up to date tu, kita tak apa, kita kena lab. Macam mana you nak compete with the market? So masalah lah. So demand buyer, demand bekerja, macam mana seseorang itu kemampuan untuk bekerja dengan pacing kerja yang somehow mungkin laju, macam mana. So you kena ambil kira semua itu. Okay.
So, bila mana kita nak kena ada planning kepada capacity? Definitely lah masa awal-awal penumbuhan syarikat atau perancangan kita untuk melakukan sesebuah, sesebuah projek ataupun bisnes tu, kita kena ada planning lah. Dari situ kita dah kena ada melihat kepada capacity yang diperlukan. Okay, how much the capacity need for pekerja. Jadi kita boleh tahu berapa ramai pekerja yang kita perlukan untuk hire. Dan kita tahu berapa bilik, berapa besar bilik, berapa banyak bangunan yang diperlukan untuk set up sebuah pekerja. So all those kind of thing kena ada. Bila mana kita buat planning, raw material berapa banyak kita nak order. Order sikit-sikit memang costly. So kalau banyak pula, adakah kita ada stok? Cukup ada stok ataupun store lah kan? Tempat simpan, warehouse untuk simpan yang kita order. All those kind of thing untuk di fasa awal. Walau bagaimanapun, the capacity planning yang perlu dilakukan di pertengahan bisnes tersebut. Contohnya bila masa yang diperlukan. Bila mana ada changes in demand, changes in technology, changes in environment, and suddenly you perceive threats. Tiba-tiba ada COVID contohlah. Tiba-tiba di tengah bekerja, tiba-tiba ada pandemik, COVID datang. So you have to look at to the capacity of the business. You kena replan on the projection and also the capacity. And you have also the new opportunity. Okay, the new opportunity contohnya dapat you selama ni you jual sambal. You boleh buat kat dapur, katalah sebulan tu boleh hasilkan 30 botol sambal you buat kan. Tiba-tiba meletup, bukan meletup dapur tapi meletup demand tu. Wow, banyaknya demand. Tiba-tiba you dapat order, saya nak jadi dropship, saya letak kat kedai, contohlah saya nak letak 300 sambal sebabnya selama ni saya asyik kena order je, you dapat call. Encik, saya selama ni kena order, susah kalau order tu nak kena fight pula dengan buyer lain kan, so difficult for me. So saya nak order siap-siap 300. So macam mana you mampu tak untuk bagi, you ada tak capacity untuk supply kepada seorang ni 300, sedangkan selama ni you masak 30 botol, you rasa okey dah, seronok dah dapat gaji ataupun duit tambahan setiap bulan tu kan, seronok dah alhamdulillah. Tapi tiba-tiba you dapat order 300. So you have to do the planning capacity tu. Nak order kat mana cili, nak masak kat mana, nak blend kat mana, hantar blend ke kilang. Somehow ada kedai-kedai dia memang ambil untuk blend saja. Tengok, okey tak kalau you outsource blend, you outsource katalah cili pun, you outsource ambil dekat pekebun yang jauh, so ada cost pula. Transportation cost, you kena buat planning. You tengok balik. Sama ada kalau you ambil order tu, you untung atau rugi, you selamat atau tidak dan sebagainya. Itu bila mana you ada a new opportunity. Okay, the basic question in capacity planning adalah bila mana you buat forecasting, you forecast, you project kan. You project, okay baik, kita nak kena ada 300, nak kena bulan depan ada 300 order tambahan. Di samping 30 yang ada tu, you kena jaga juga customer yang lain yang memang beli tu. Kalau katalah you memang bagi yang 300 tu, tiba-tiba customer lain tu minta, maaf lah dah tak ada. Diorang akan rasa frust. Nanti dia akan cari penjual yang lain. Challenge dalam bisnes adalah you nak build trust. Sebab itu bila mana kadang-kadang saya nak beli sesuatu tu, saya kata saya nak beli semua, maaf kak tak boleh semua, nanti customer lain pun nak beli juga. Betul, memang ada
penjual tu memang dia kata tak boleh, dia happy kalau kita beli semua, dia boleh tutup kedai awal, tapi dia menjaga long term relationship with other customer. So tak boleh. Sebab itu sebagai seorang peniaga itu, bila mana dia dapat order yang macam new opportunity, dia kena buat perancangan yang lebih details supaya customer yang sedia ada itu dia tetap juga dapat full the satisfaction, full the needs. So when you have to conduct the forecasting, you kena betul-betul tahu how much is needed to presume untuk teruskan, untuk proceed with the business. What kind of capacity is needed? When is it needed? Contoh you beli cili, you betul ke nak, betul tak, confirm tak nak beli tu 300 botol tu. So nak kena ada mechanism, contohnya down payment, ada contract of memang dia nak beli. Nanti kalau you buat 300 tu, tiba-tiba dia tak jadi beli, macam mana? Something like that. Memang nak kena, bila ada forecasting tu, you kena ada strategi lah. Okay. Saya tak boleh cerita banyak-banyak lah kat sini. Kita bukan yang fikir nak buat bisnes kan. Itu topik lain. Okay. When capacity planning, bila tu? It is made infrequently and in others, and it is made also regularly, depends on the following factors. Yang pertama, tadi saya pun dah explain, ni saya baca je lah. Equipment and product design. Bila tu? Kalau kena buat regularly. Tapi most of the time kita tak merancang hari-hari guys. If you do the planning hari-hari, so bila you nak action? Asyik merancang je lah. Itu pun salah satu penyakit yang mana you ada aim nak buat sesuatu tapi you keep on do the planning. It's a disease. So make sure you makan Panadol supaya disease tu hilang, sembuh. So bila you buat planning, okay, that's it. Okay, enough with the planning. Now let's do it. Cukup dengan merancang tu kita buat. Okay. Tapi somehow ada juga perkara-perkara yang kena buat planning tu, capacity planning tu hari-hari. Contohnya dia kata equipment and product design. So the stability of the demand, macam mana bila mana saya sebut juga tadi, bagaimana market ni sangat rapid very rapid. Rapido, sangat laju. Especially pada produk-produk sebab manusia ni dia berpuas hati hari ni, esok tak tentu lagi dia berpuas hati dengan prestasi sesuatu produk ataupun equipment yang dia guna. Ambil sikat je lah. Sikat tu untuk sikat rambut je. Tapi bagaimana seseorang itu dia ada preference kepada sikat. Yang ni suka sikat ni, suka sikat ni. So untuk design sikat je contohlah kan, tapi unnecessary lah. Towards the end you ada banyak sikat, macam mana pun sikat you tetap hilang, yang ada depan mata juga yang you akan pakai. Melainkan you ikat. Ni masa saya kecil, selingan sikit, adik-adik 4 orang yang memang nakal lah. Bukanlah nakal, active kids. Yang mana kami memang akan keluar pagi balik petang masa sekolah rendah. Lepas tu kalau ada sepupu-sepupu yang datang dari bandar, saya duduk Johor, kampung. Ada sepupu datang dari JB tu bandar kan. Datang dia akan cakap, ya Allah hitamnya, nampak mata je dah. Memang kalau tengok gambar masa kecil tu, gelak sendirilah. Memang hitam sangat sebab exposure to the sunlight. Memang kalau pagi, balik petang. Balik tu pun sebab dah lapar, kelaparan. So kalau masuk hutan ke, jalan-jalan masuk hutan tu, kalau lapar tu kita orang macam kadang-kadang sebelum keluar tu letak roti dalam koci kan. Kalau lapar makan roti. Masing-masing gitulah. Kadang-kadang letaklah apa-apa biskut ke. So untuk makan tu itulah. Tapi yang bestnya masa kecil bila saya tengok anak-anak sekarang, diorang kadang-kadang cepat demam kan. Saya rasa saya tak ingat bila saya demam. Begitulah betapa aktif dia. So sikat tu kalau pagi tu mesti bergaduh nak jadi sikat sebab masa-masa rushing nak keluar, macam ada appointment kan. Macam yang lelaki ada appointment dengan sepupu lelaki, yang perempuan appointment dengan sepupu perempuan.
So we have our own appointment, so rushing. So cari sikat tak jumpa. Apa yang dilakukan oleh ibu saya, arwah dah, ikat sikat tu dekat cermin. Pakai getah kain sekolah kan. So maksudnya boleh tarik sikat tu. Sikat tu tali tu boleh ditarik kan sampailah loose. Budak-budak saya pun tak tahulah punya saya buat. Kesan ke dia ibu apa. Okay. So jadi sikat yang walaupun lelaki ke perempuan guna sikat yang sama. Walaupun saya suka benda-benda fancy yang girlish macam tu, tak ada, tak nampak dah bayang sebabnya memang selalu di hijack oleh abang dan adik lelaki. So nak ceritanya, walaupun yalah somehow bila kita dah ada power of buying, kita ada buying power, kita ada duit dan kita boleh beli apa yang kita nak. So kita ada preference, kita suka nak beli, kita geram, especially accessibility to the product pun mudah. Jadi designer ataupun developer kepada produk-produk tersebut, mereka sentiasa buat planning macam mana nak hasilkan produk-produk yang boleh meet, boleh touch the heart of the buyer. And in fact kalau you dah ada pun you akan beli benda-benda yang you suka kan, because of the design. So dia kena buat planning tu selalulah, buat perancangan untuk penambahbaikan tu selalu. And also the competitive factors. Telefon contohnya, you guna telefon you elok lagi tapi geram kan kawan ada telefon baru kan, you beli telefon baru. Tapi nanti sampai satu masa, you akan sampai masa tu insya-Allah panjang umur kan. Macam saya, asalkan telefon tu boleh hidup, okeylah, entahlah. Penuh game anak kan, nanti bila tu saya buang. Nanti anak pun marah, ibu kenapa ibu buang game saya? Ini telefon ibu work dengan telefon ni. Game awak ni penuh hang telefon ibu. Tak faham pun budak 6 tahun kan, nanti dia pun download lain. Download lagi sekali sambil membebel, ibu ni jangan usik lah. Ia tak usik pun work ibu. Of course lah dia tak usik work kan, sebab dia tak tahu. Bukannya work tu dalam telefon, tapi work telefon tu adalah kata the resources kan to ensure the work tu mudah. Competitive factors, so kena buat regular planning lah. Other factors, contoh the type of product and services, whether style changes are important. Itu yang saya explain lah. Okay, and then di dalam capacity planning, we have terminology yang you nak kena betul-betul faham lah. Saya buat macam ni, saya tak full screen kelas. Sebab kalau saya full screen, dia akan jadi macam lambat nak gerak. Kadang-kadang hang. Okay, design capacity, maximum capacity. Kita sebut. Bila sebut design capacity, we design 30 orang student boleh masuk dalam kelas. Maksudnya itu adalah understood. It's a maximum capacity. Maximum theoretical output of a system normally expressed as a rate. Bila mana kita kata 30 orang student dalam kelas, meaning that 100% kadar capacity digunakan. Rate of capacity is 100%. Contoh, kalau saya kata, okay, boleh tak saya tumpangkan student saya 2 orang dalam kelas Ibn Sina contohnya. Kelas Ibn Sina tu dah 30 orang. Saya kata saya nak 22 orang je tumpang. Tak boleh doktor. Sebab it has full capacity, 100%. Kadar dia dah 100% dah untuk maximum capacity. And again, dia mestilah kita design the maximum capacity tu based on the ideal condition. Sebab ideal tu the condition that majority di dalam itu berpuas hati dengan condition tersebut. Okay. Mungkin yang tak berpuas hati tu contoh kalau aircon tu suhu dia dah sesuai dah selesa dah suhu tersebut. Mungkin ada yang tidak selesa because of mungkin dia sesama masa tu jadi tak selesa. Tapi so minority is an outliers. Tapi most of them is satisfied with the condition. Effective capacity, the best operating level, is the capacity a firm expect to achieve given current operating constraint. Effective kata often lower than design capacity.
under the ideal condition. So somehow contohnya lah kan, kita design to maximum capacity tu, tapi ada situasi yang mana the maximum capacity tu tidaklah efektif enough, tak cukup efektif. Mungkin 30 tu, okay, student 30 is the maximum capacity. Tapi bila belajar 20 tu yang efektif. Bila mana ada body language, boleh ada contact, especially bila tutorial. You nak buat tutorial kalau 30 orang, boleh tahan jugalah kan. 20 orang tu saya boleh tengok. Kalau tengah buat tutorial tu, student buat exercise tu, saya boleh jalan satu-satu dan tengok. Mustahil lah saya nak tengok 60 orang student. Macam tu lah kan. So somehow the maximum capacity tu less effective. Most of the time bila kita sebut effective capacity is often lower than the design capacity. There is no way. Bila you design tu, you dah kira dah. You dah ambil kira pelbagai kadar rest break, dia punya pacing, kelajuan kerja you dah kira dah. Dan you kata okay, maksimum 30 je boleh pergi. Okay, maksimum. Tapi capacity tu mestilah dia often lower. Actual output dia pula, kata you design kelas you 30. Tiba-tiba you pening nyusun kelas bla bla bla. Tiba-tiba you susun tu. You dah susun kelas, tiba-tiba kelas tu 10 orang je dalam kelas tu. Mungkin ada terlepas pandang kat mana-mana. Satu kelas 10 orang. You dah design 30 tapi yang masuk 10. You kena cari mana 20 tu. Kalau misalnya sampai ke sudah tak jumpa mana 20 tu, actual output dia 10. So capacity use is 10 yang mana you dah rugikan resources. So kerugian resources ni sangatlah isu bila mana company you memang dah satu constraint of staff, memang staff tu sangat constraint. Daripada patutnya 20 tu boleh masuk dalam kelas tu, tapi kelas tu 10 je. Tapi mungkin dah disebabkan oleh clashing kelas dan sebagainya. 20 orang student terpaksa diberi kepada pensyarah lain. Contoh, saya bagi contoh kelas je lah kan, senang nak nampak. Pensyarah tu dah tambahlah load dia. So dia mengganggu the whole process. So sebab itulah bila mana design tu, you kena design betul-betul. Okay. Kita tak nak nanti bila kita design capacity, maksudnya capacity planning tu sebegitu 30 and the actual output letak 10 saja, bukan sebab memang 10 student. Tapi ada setengah student yang terceceh disebabkan oleh clashing dan sebagainya. Jadi dia akan menambah load kepada entiti-entiti lain dan mengganggu proses-proses yang kerjanya lain. Okay, itulah dia. So determinants of effective capacity, facilities. Nak tengok apa kalau sebut facilities ni, we have to look at into the size, the location, the layout, heating, lighting, ventilation, termasuklah suhu, sejuk dan panas dan sebagainya. Kan? Kalau perlukan suara, the PA system, okey ke tidak? Product and service factor, similarity of the product. Maksudnya kalau nak design tu, yelah kata you nak buat satu department kan, you tengoklah, okay, you nak buat department kasut, you kena buat benchmark kepada department kasut yang dah disediakan ada. So you study, you can develop, you can plan the capacity tu based on others lah. Tapi mestilah the same factors. Process factors, productivity and quality, human factors, training, tengok pekerja yang bakal you ambil tu, training cukup tak, skills dia kan, skills dia memadai ke tidak. Kalau tak ada, mungkin you kena send to the training. Experience dia, you bukan highly experienced ke ataupun okay je so-so, sebab dia mungkin kurang risiko. So you have to look at that. Exemption and turnover, tengok policy factors, overtime system, no number of shift, tengok boleh ke shift, kerja shift, polisi load dia 8 jam cukup tak? Kalau tak cukup 8 jam, mungkin you perlukan extended hours kan, extended hours to work.
tengok kepada polisi-polisi yang sedia ada, peraturan-peraturan yang sedia ada. Kalau nak extend to how much you can extend, kalau tak how much you can pay to the overtime system. So kena tengok yang tu. Semua tu ada dalam develop ataupun establish system lah, perundangan dan peraturan dan perundangan, law and also legislation. Operational factors, scheduling problem, purchasing, supply chain factor, warehousing, transportation, external factor, product standard, government, agency, pollution standard. Buat sesuatu tu tiba-tiba banyak pula pollution yang dikeluarkan, waste tu banyak. So maybe you can kena replan. Kita produce, kita memang meet the maximum capacity, rate kita 100%, tapi punya pollution banyak. Okay, kita kena tengok balik. Sama ada kita kena reduce ataupun kita manage the pollution saja. All those kind of thing pun nak kena tengok. Jangan sampai bila mana you can meet the 100% of the capacity, tapi you kena bayar dengan DOE, Department of Environment tu, ya Allah, 500,000 contohnya kan. Dia punya apa? Dia punya saman. Tengok balik untung ke, rugi ke, masuk rokak. Okay, this is the step for capacity planning. Estimate future capacity requirement, evaluate existing capacity, identify alternative if any lah kalau ada. Conduct final analysis for each alternative. Macam saya cakap, you buat apa-apa planning pun you mesti ada aim nak masuk. You businessman, you nak hire pekerja, you boss. Towards the end you kena ada perancangan yang mana sampai masa hujung tu memang you ada business, tapi janganlah sampai you tak ada gaji. Mestilah ada gaji untuk you kan. So, kena ada financial analysis. Assess key qualitative issue for each alternative. Monitor result, implement alternative chosen. Macam itulah. Okay, so when we talk about the capacity tadi, kita tahu effective capacity, bila mana efficiency dia, effective dia, most likely is below the maximum capacity kan. Walau bagaimanapun, bila mana you utilize ada 30 kerusi tapi you utilize 10 kerusi je sebagai actual capacity, ianya perlu dikira lah untuk menjadi lesson learn. Okay, next time tak boleh macam ni, kita rugi. That's why you kena record. So jadi adalah perkiraan dia macam mana nak kira utilization and efficiency of the capacity yang you dah buat. Utilization is the percent of design capacity achieved. Utilization sama dengan apa? Actual output, actual kerusi yang you guna kepada design. Tadi saya kata kerusi tu digunakan 10, di design 30, jadi 10 bahagi 30. Jadi 10 bahagi 30 dapat ya utilizations. Efficiency is the percent of effective capacity achieved. Okay. Efficiency sama dengan actual output bahagi dengan effective capacity. Dapatlah efficiency. Okay, ni senang je lah, ingat je lah kan. Okay. Contohlah, dia bagi contoh di sini adalah truck. Design capacity kepada sesuatu bisnes ini adalah 50 truk mesti load. Penuhkan barang dengan 50 truk satu hari. Contoh. Tapi dia dah buat effective capacity dengan pekerja seronok bekerja, dengan bekerja dapat rehat, dapat bersosial, semua faktor-faktor adalah mesin pun tak overheating. The effective capacity dia kata 40 truk. Tapi bolehlah kalau nak pergi maksimum shilling 50 truk. Tapi 40 truk ni pun okey. Kita pun dah untung, alhamdulillah. Contoh. Jadi efektifnya 40 truk. Walau bagaimanapun, mungkinlah disebabkan mesin lama ke ataupun pekerja adanya absent, MC dan sebagainya pada sesebuah hari tu, sesuatu hari tu kan. Actual output dia hanyalah 36 unit per truck.
So, you boleh kaji, you boleh dapatlah calculation dia. Contoh, when you go to the efficient effective capacity 40 truck, okay, kan 40 truck berdasarkan effective capacity. Okay, actual output, tengok rumus ni. Bila dia masukkan ni saya pening lah pula. Utilization actual output bahagi dengan design capacity. Utilization. Efficiency sama dengan actual output bahagi dengan effective capacity. Okay. So, you dapatkanlah. So, bila dia kata, okay, berapa efficiency of the daily loaded, to load the product to the truck. Efficiency dia. You masukkanlah. Kira kan. Actual output dia kata 36 unit kepada effective capacity 40 unit. So efisiensi dia adalah 90%. Kalau lah seorang tu tak MC dan sebagainya ataupun kita ada mesin baru cantik, yang baru, yang laju, dia boleh increase dia punya efficiency of the product, of the productivity. And utilization ni 36 unit, okay, berdasarkan kepada utilization capacity yang ada, kita hanya menggunakan 70% of the maximum capacity. Okay. Katalah sesebuah company itu, dia nak utilization tu nak increase the utilization. Dia nak increase the utilization. Dia tak boleh tengok kepada design capacity saja sebagai benchmark. Tapi dia kena tengok effective capacity. Kalau melihat kepada menggunakan mesin yang sedia ada, effective capacity adalah 40, bermaksud jika ia nak tambah lagi capacity tu kepada 45, dia kena kaji semula. Tengok balik mesin yang ada, pekerja yang ada. Mungkin berbaloi, kalau sebelum ini 10 orang pekerja, mungkin berbaloi jika dia boleh nak increase 45 truck per day tu, dia berbaloi hire lagi seorang. Dia hire gaji katalah 1,800, tapi keuntungan dengan penambahan 5 trucks per day tu, dia boleh tambah katalah 15,000 sebulan. So berbaloi untuk hire pekerja yang baru. So dia kena tengok macam tu lah. Okay guys, it's a direct lah ni, insyaAllah. So bila mana you dapatkan efficiency, efficiency versus utilization, you boleh tengok graf begini. Bila you present kepada management, okay, definitely management akan question. Okay, I understand the efficiency of 90% after you consider all the facilities and resources in the company. But why the utilization is 72%? Company akan question. So you have to go back to the source, to the whatever yang you do tu, to investigate. Sebabnya company dia akan jadi macam boss lah, especially boss. Dia sakit mata lah, kenapa 72 je? What's the barriers? What are the limitation that you cannot go to the maximum of the utilization, for example? And you ada capacity tadi berapa truck? 40 truck. 50 truck. Tapi you mampu untuk 40 truck. What happened to the 10 trucks? So company akan start questions. Okay? But it's okay lah sebab you dah you ada value, you boleh explain, and then the boss most of the time dia akan happy je dengan explanation yang ada fact and figure. This is the example. Okay, best operating level sama dengan 120 units per week. Actual output is 83 units per week. So what is the utilization? So dapatkanlah. Okay. The best operating level dia ada graph dia. Average unit cost per output, the volume. Okay.
most of the time we company or the bosses will look at the utilization of the resources. Resources tu termasuk bangunan dia, uh, produk apa, raw materials dia, pekerja dia, whatever yang dia spend on money. Okay. So kalau misalnya the spending and the volume tu is you spend banyak tapi the volume tu sikit kan, so dia underutilization. Kalau you boleh, kalau sebaik-baiknya you mesti dalam di bawah best operating level lah. Maksudnya sentiasa volume tu meningkat, output, average cost of output juga tidaklah tinggi sangat. Tapi bila mana you maintain the cost tapi you nak tekan volume tu lori tu dah banyak-banyak tapi you tak nak, you ketat, you tak nak hire, you tak nak betulkan mesin, you tak nak bayar maintenance dan sebagainya, boleh nampak overutilization pun salah. Tak boleh. In term of company, boss dia kena hati-hati. Bila mana berlaku overutilization, boleh berlaku, ada investigations and mungkin ada banyak penganiayaan lah, negligence berlaku. Okay, this is the example. I leave it to you. Nanti boleh buat. Okay, boleh buat. Dia ni bukannya tak nak ajar tapi dah ajar, dah explain. I hope that you can do by yourself. Ada semua ada semua pengiraan lah, nanti boleh buat. Okay. Example of capacity measures type of organisation, contohnya manufacturers, measure of capacity input, machine hours per shift and output, number of unit per shift. Hospital, macam mana nak measure capacity ni? Beds. Macam kelas lah, macam kelas kita kan kerusi. Hospital, number of beds. So output dia apa? Number of patient treated. Bila kita tengok macam tempoh hari lah kan, macam tahun lepas, tahun ni, bila mana kes COVID sangat-sangat tinggi, number of beds tu macam mana kan? Tak cukup beds, okay, pesakit menunggu, duduk kat lantai, is too sad to look at the situation. Kita bila tengok situasi macam tu, kita doakan mereka cepat diberi kekuatan, disembuhkan dan sebagainya. Semoga kita juga terpelihara, keluarga kita dan sebagainya. Okay. Airline, number of plane or seat, number of seats miles flown, terbang tu. Macam sekarang ni saya, minggu lepas saya ada bukan training, ada workshop yang mana entitled untuk naik kapal terbang ke Kuala Lumpur lah. Pihak Malaysian Qualification Agency, MQA, dia kata okay doktor, nanti bagi kami tiket flight lah, boleh claim dengan kami. Unfortunately, memanglah dah ada orang nak bayarkan tiket flight kan, tapi flightnya tak ada. So Alah, time orang nak bayarkan, tak ada pula tiket flight kan. Time tak ada, time banyak flight tu, bayar sendiri. Macam tu lah. Namanya bukan rezeki lah. Okay, capacity measure untuk restoran. Number of seat, customer and time. Sebab itulah, bila mana McDonald for example, saya pernah sentuh pasal design McDonald ni. Design seat of McDonald, if you complain, kata tak best lah McDonald ni, makanan the best, tapi seat dia tu lah sakit pinggang, nak duduk lama, tak boleh buat kerja. Siapa suruh buat kerja kat McDonald's kan? McDonald's tu untuk makan. So dia memang dah design dah seat dia untuk berapa ramai satu hari dan berapa minit orang makan. Sebab itu makanan dia mudah nak makan. Dia memang ada team of researcher memang kaji benda tu. Contoh kalau misalnya kena menunggu lama and orang duduk lama, dia rugi times. Customer nak masuk, dia rugi kalau bagi orang duduk lama dan sebagainya. So kita rasa convenient, nak ambil sos senang, nak cuci tangan senang, semua itu semua telah dikaji. Okay. Retailer, area of store, sales dollars, theater, number of seat and customer and time. So macam tu lah, macam mana dia measure capacity. So kalau theater ni dia tengok, kalau malam tu mungkin seat dia tu sikit je sebab tak larat pukul 2 pagi, ada ke? Tak ada seat lah. Kalau dia nak buka juga pukul 2 pagi, berbaloi ke dia nak hire pekerja yang menjaga kemas dan duduk dekat kaunter? Kalau nak tengok
pukul 2 pagi punya teater dan sebagainya kan. Sedangkan orang tidur. Okay, advanced workplace strategy. What a work is now what we do, not a place where we go. So when we thinking like what we do, we actually can forecast ataupun kita nampak macam mana apakah risiko-risiko yang mungkin kita expose with. Today's workforce is virtually mobile, agile and collaborative. So resources kita, keperluan kita mungkin sekarang ni tak macam dulu perlukan meja, bilik yang macam aircon dan sebagainya. Now we have, dan management pun nak kena cakna lah. Oh, sekarang dah berbeza. So apa yang diperlukan adalah Wi-Fi and then workstation is no longer restrict to one place. Kita dah mula mobile. Employees use space differently, but organization frequently still provide workspace that sit empty when the workforce is in meeting in the field, telework, location. Maksudnya kena ada selari lah dengan keperluan. Okay. Ini adalah ni saya rasa ni boleh baca lah kan, boleh baca macam mana sekarang sebenarnya dia cerita macam mana kalau dulu kita dalam pekerjaan yang stesen pekerjaan, resources itu berbeza. So bila mana sekarang kita dah move kepada mobile workforce, mobile and in fact for your information, kadang-kadang meeting tu on the road pun bila kita boleh masuk Gmeet ataupun Webex atau whatever medium, kita pun dah ada on the phone ketika di dalam kereta, tapi make sure menjaga keselamatan. So I can say that maybe, but yes, all those kind changes ada impact kepada, contoh di dalam teaching and learning ada impact kepada student tak dapat masuk kelas because of tak ada face to face. Tapi in term of effective of education, dah tak boleh dah education now become limitless, and student dia ada opportunity to learn more than he or she designed to be learned. Saya ambil contoh yang inilah, saya record class and then saya upload, and student can, kalau siapa nak belajar, okay, boleh mana-mana course pun boleh ambil dan belajar, boleh belajar dengan bersungguh-sungguh, cumanya tak ada assessment. The flexibilities of the world now become a challenge kepada kami juga sebagai akademia and also the management lah. Bagaimana management ready ke untuk ada gelombang begini, termasuklah pekerja-pekerja yang lain. Okay. So because of, if we can meet the changes, kita memang boleh increase the performance of the workers. Saya ingat lagi masa mula-mula saya dapat arahan untuk kelas online, saya anxiety, mild anxiety I think, cuma tak pergi hospital je. Memang saya takut tak boleh tidur malam, macam mana ni saya nak mengajar, sedangkan saya suka mengajar kat depan. Saya kadang-kadang mengajar tu, slide tu tak bergerak pun, tak bergerak because of communication dengan students. Communication dengan students. Sorry, iklan. Okay, so have to ni lah, bersedialah, kenalah, there is no way out. And effective, sekejap now an effective advanced workplace strategy program. Bila mana kita dah di fasa advanced workplace strategy program, we can have flexibility and choice for employees to be productive from a variety work setting. Kita dah tak boleh rigid lah. Kita kena faham situasi tersebut. However, nak kena ingatkan kat sini. However, there is still a limit. Contoh, mentang-mentang dah fleksibel, waktu malam tu kena jaga welfare and also privacy of the
staff. Nak kena ingat ni nanti awak semua nak masuk industri. Awak semua nak masuk industri. Nak kena betul-betul ingat perkara ini. Okey? Sebabnya jangan nanti bila mana dah fleksibel boleh mengganggu pekerja-pekerja, memberi arahan pada pukul 12 malam, pukul 11 malam. Semua perkara itu ada batasannya. Okey. So, tengok apa work condition, what is current workforce environment in this area. Nak kena tengok employee involvement participant ada, up to date workforce, kau tengok macam tadilah online ke, so ada guideline tak, bila online tu ada guideline tak. Sebab you sebagai provider, tak kira lah you ada target capacity. So nak kena pastikanlah perkara-perkara yang dilistkan ni. Banyaklah. Okay. Okay, yang lain ni saya rasa habis dah. Okay, macam itulah. Ada capacity, ada planning. You kena tengok, you jangan rigid. Bila mana you rasa you nak achieve target kepada sebuah productivity tersebut, dan you kena tahu perubahan-perubahan semasa. Tak boleh kata kita memanglah orang lain online tapi kita tetap nak buat face to face. Kan? Kenapa? Kita tak nak ada side effect lah. Sebab itu nak kena kaji semula kepada internal policy, governmental policy, tengok schedule balik staff, adakah dengan, yang penting sebenarnya kita tengok productivity ni kita ni sama, tak banyak cedera kepada productivity. Kalau kita kurangkan exposure dan sebagainya. Macam itulah. Okay. Okay, tengok konon 2 jam tak boleh pun nak buat 2 jam, penat kan? Penat bercakap seorang. Saya nak tanya soalan pula. Okay, saya akan stop presenting. Okay, the topic of capacity tu saya rasa saya stop record dulu sebelum Q&A session.